warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama Ustazah Masturia akan mengajar kamu dalam saja sirah tahun 4. Sebelum itu, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilman warzuqni fahaman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijni min zulmatil wahmi wa akrimni bi nuril fahmi waftah li bi ma'rifati ilmi wa nawwir qalbi kama nawwarta asy-syamsa wal qamar wasahhil li abwaab fadlik ya arhamar rahimin. Amin 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 ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum ni kita dah belajar iaitu Isra' dan Mi'raj. Iaitu kita dah tahu apa itu pengertian Isra' dan Mi'raj. Kita dah tahu dah pengertian Isra' dan Mi'raj. Yang kedua, kita dah tahu kenapa berlakunya Isra' dan Mi'raj. Sebab apa berlaku Isra' dan Mi'raj? Kerana peristiwa duka cita Nabi. Baiklah, hari ini, minggu ni kita akan belajar iaitu peristiwa yang berlaku semasa Isra' dan Mi'raj dan Nabi dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Okey, apa yang berlaku semasa Isra' Mi'raj? Kita akan tengok. Baiklah, peristiwa yang berlaku semasa Isra' dan Mi'raj pada malam 27 Rejab bersamaan dengan 126 Masihi. Ingat betul-betul pada malam berapa? 27 Rejab. 27 Rejab bersamaan dengan 126 Masihi. Nabi Muhammad SAW telah didatangi oleh malaikat Jibril dan dibelah dadanya serta dicuci jantungnya. Seterusnya dada baginda diisi dengan hikmah dan iman. Setelah itu malaikat pun membawalah binatang bernama Buraq untuk ditunggangi oleh baginda dalam perjalanan Isra' ke Baitul Maqdis. Apa yang berlaku pada 27 Rejab bersamaan dengan 126 Masihi iaitu dada Nabi dibelah dan dicuci jantung dia. Dan Nabi diisi dengan apa? Hikmah dan iman. Selepas tu, apa yang datang? Malaikat Jibril bawakan seekor buraq. Binatang ni bernama buraq untuk Nabi tunggang perjalanan Nabi pergi ke mana? Ke Baitul Maqdis. Okey. Buraq ni ialah seekor binatang yang berwarna putih dan tinggi. Dia putih tinggi yang macam mana tu kita nak bayangkan. Lebih besar daripada keldai dan lebih kecil daripada bagal. Okey, sekali melangkah sejauh mata memandang. Maknanya apa? Buraq ni sangat pantas. Baginda ini diiringi malaikat Jibril ke Baitul Maqdis. Okey. Apa peristiwa yang Nabi lihat ketika Nabi nak pergi ke Baitul Maqdis? Okey. Ketika Isra', Nabi Muhammad SAW berhenti di beberapa tempat. Antaranya apa? Yang pertama, Nabi lihat apa? Ada suatu ladang yang kurmanya sangat subur. Malaikat Jibril kata apa? Dia menjelaskan bahawa ini adalah tempat iaitu dinama apa? Yasrib. Ataupun juga dikenali sebagai Taibah. Okey. Yang kedua, satu tempat yang bernama Madian. Madian ni iaitu apa? Tempat Nabi Musa AS melarikan diri daripada buruan Fir'aun. Yang ketiga, satu tempat yang bernama Tur Sina. Kamu masih selalu dengar kan perkataan ni? Tur Sina. Apa dia? Tempat di mana Nabi Musa AS bercakap-cakap dengan Allah. Okey, dan yang terakhir itu suatu tempat yang bernama iaitu Baitul Lahm. Apa itu Baitul Lahm? Iaitu tempat Nabi Isa AS dilahirkan.
Okey, ada lagi. Seterusnya, bagi dia diperlihatkan beberapa peristiwa yang menakjubkan. Apa dia peristiwa tu? Iaitu Nabi diperlihatkan satu kaum yang bercucuk tanam dan terus menuai. Siapa orang ini? Malaikat kata, menerangkan bahawa itulah balasan orang yang membelanjakan harta kepada jalan kebaikan dan ikhlas. Sebab itulah kita digalakkan untuk bersedekah. Kenapa kita digalakkan untuk bersedekah? Kerana harta yang kita belanjakan itu adalah harta itu kepada jalan Allah. Tengok apa balasan untuk orang yang selalu bersedekah? Dia sentiasa bercucuk tanam dan menuai. Maknanya apa? Itulah kebaikan dia dengan ikhlas. Okey. Nabi Muhammad SAW mencium bau yang sangat harum. Malaikat Jibril menerangkan itu adalah kubur Masyiqah. Masyiqah ni siapa dan keluarganya? Mereka dibunuh oleh Fir'aun kerana beriman kepada Allah SWT dan tidak mahu mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Siapakah Masyiqah ni? Masyiqah ialah tukang sikat rambut anak perempuan Fir'aun. Masyiqah ini pernah bekerja dengan Fir'aun. Tapi Fir'aun ni suruh Masyiqah ini mengaku Fir'aun itu adalah Tuhan. Tapi Masyiqah mengaku tak? Tidak. Jadi itulah ganjaran bagi Masyiqah. Okey. Kita dah tahu tadi apa yang berlaku ketika Nabi pergi ke semasa berlakunya Isra'. Okey, sekarang ni Nabi nak di-mi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Okey. Waktu Nabi di-mi'rajkan, Nabi bermula daripada Masjidil Aqsa naik ke alam tinggi. Daripada Masjidil Aqsa, Nabi pun naik terus ke alam tinggi dan Nabi akan bertemu dengan siapa? Nabi-Nabi yang diutuskan terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Okey. Di langit pertama, kamu kena ingat ada 7 lapisan langit. Langit yang pertama iaitu Nabi Adam alaihi salam. Kalau dalam soalan tanya, di langit keberapakah Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam? Jawapan dia apa? Langit yang pertama. Ataupun soalan dia tanya, Nabi Adam AS duduk di langit keberapa? Tak kisahlah macam-macam bentuk, kamu kena ingat. Langit yang pertama iaitu Adam AS. Langit yang kedua iaitu Nabi Isa dan Nabi Yahya AS. Langit yang ketiga, Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf AS. Langit yang keempat iaitu Nabi Idris AS. Langit yang kelima iaitu Nabi Harun AS. Langit keenam Nabi Musa AS. Dan langit yang ketujuh yang terakhir iaitu Nabi Ibrahim AS. Seterusnya apa? Nabi pun telahlah dibawa naik ke Sidratul Muntaha dan diperlihatkan ke Baitul Ma'mur. Nabi Muhammad SAW telah menerima perintah solat sebanyak berapa? 50 waktu. 50 waktu. Apabila bertemu dengan Nabi Musa AS, beliau menasihatkan baginda supaya memohon dikurangkan. Dia kata, wahai Muhammad, umatmu tidak mampu buat 50 waktu, mintalah kurang. Dia cakap macam tu. Baginda pun berulang alik ke Hadratullah Subhanahu Wa Taala bagi memohon dikurangkan waktu solat fardu daripada 50 kepada berapa? 5 waktu sehari semalam. Nabi Muhammad SAW dibawa ke dalam syurga. Baginda kagum apabila melihat keindahan syurga. Baginda melihat ada 4 sungai syurga. 2 daripadanya adalah sungai batin dan 2 lagi adalah sungai zahir. 2 sungai batin itu terletak di syurga iaitu sungai Salsabila dan sungai Kauthar. Manakala 2 sungai yang zahir itu ialah sungai Nil dan sungai Furat. Seterusnya Nabi Muhammad SAW dibawa melihat neraka Jahannam. Baginda pun berjumpa dengan malaikat. Malaikat apa yang jaga? Malaikat Malik. Wajahnya garang dan tidak pernah senyum. Nampak tu.
malaikat yang jaga neraka. Seram kan? Okey, baginda melihat satu kaum sedang makan daging yang busuk. Malaikat Jibril menjelaskan kepada baginda bahawa mereka adalah orang-orang yang melakukan dosa zina. Okey, apa iktibar yang kamu boleh dapat daripada kisah Isra' dan Mi'raj ni? Yang pertama, Nabi Muhammad SAW ini menerima perintah ibadat solat 5 waktu sehari semalam secara terus daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita kena wajib mendirikan solat fardu 5 waktu sehari dan semalam. Wajib meyakini bahawa Isra' dan Mi'raj itu adalah benar. Kita sebagai umat Islam wajib kita percaya bahawa Isra Mi'raj itu berlaku dan iaitu itu adalah benar. Dan wajiblah meyakini bahawa setiap amal perbuatan manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingatlah, sebelum kita nak buat salah, kita nak buat dosa, kita kena ingat bahawa balasan yang kita akan buat di dunia ini kita akan dibalas pada akhirat nanti. Baiklah, kita dah belajar unit 1, unit 2, unit 3, unit 4. Dah habis dah tajuk untuk Isra Mi'raj. Jadi, apa yang kamu perlu buat? Kamu mesti jawab aktiviti dalam buku teks ni. Yang pertama, kamu kena tulis nyatakan sebab berlaku Isra dan Mi'raj. Apa sebab berlakunya Isra dan Mi'raj? Apakah pengajaran dari peristiwa yang berlaku ketika Isra Mi'raj? Nyatakan kenderaan apa Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj. Persinggahan Nabi Muhammad SAW ketika Isra. Sebutkan tempat-tempat apa yang dekat mana yang Rasulullah berhenti. Perjalanan Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj. Okey, jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah antara mukjizat agung Nabi Muhammad SAW. Amalkan sentiasa berani berkata-kata untuk menyatakan kebenaran. Okey. Ustazah nak bagi sedikit nasihat. Okey, nanti kamu akan menduduki peperiksaan pertengahan tahun. Jadi Ustazah nasihatkan untuk sementara yang cuti lama ni, kita tak tahu bila lagi kita akan bertemu. Ustazah minta sangat-sangat kepada kamu semua untuk membuat latih tubi, membaca buku teks sirah. Kamu baca buku teks sirah daripada bab 1 sampailah sekarang. Kita dah belajar bab berapa? Kita dah belajar sampai bab yang ketiga. Okey, jadi Ustazah minta kamu membuat ulang kaji dan ingat, berlatih menjawab soalan. Ustazah tak nak lepas ni ada lagi orang yang jawab kosong je kata sebab apa tak ingat Ustazah. Ustazah dah bagi masa waktu lah panjang ni. Kamu latih untuk jawab latih to be. Apa maksud Isra? Apa maksud Mi'raj? Tulis dalam buku tulis sirah, okey? Baiklah, mari kita baca doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya fattah ya 'alim iftah qalbi wa futuhal 'arifin. Allahumma inni astawdi'uka ma 'allamtani fardud ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal 'alamin. Amin amin ya rabbal 'alamin. Baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk minggu ini. Kita akan jumpa akan datang mungkin tajuk yang baru ataupun kita akan buat ulang kaji untuk tajuk yang lepas. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan buat kerja Ustazah. Terima kasih.